Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang SPRM makin menjadi hebat. Bayangkan satu demi satu pendedahan dan juga penangkapan berjaya dibuat. Kalau baru-baru ini cerita tentang 100 juta, kali ini pula cerita proyek 13 juta ringgit. Penolong jurutera di Syaki salah guna kuasa melibatkan proyek 13 juta ringgit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor menahan seorang penolong jurutera sebuah universiti awam kerana disaki salah guna kuasa membabitkan proyek lebih 13 juta ringgit di universiti terbabit. Menurut sumber, suspek lelaki berusia 44 tahun itu ditahan kira-kira pukul 7 malam semalam di pejabat SPRM Johor di sini. Lelaki itu difahamkan telah menggunakan kuasa dan kedudukannya sebagai wakil universiti bagi sebuah projek menaik taraf infrastruktur dan sistem mekanikal, elektrikal, serta teknologi maklumat dan komunikasi ICT dengan melupuskan sisa binaan tersebut menyebabkan pihak universiti mengalami kerugian RM500,000. Pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi alias ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat di sini pagi hari ini untuk mendapatkan permohonan reman. Saudara-saudara sekalian, penemuan demi penemuan ataupun pendedahan demi pendedahan, tangkapan demi tangkapan berkait dengan salah guna kuasa, rasuah dan juga mencuri duit rakyat kini menjadi hebat pada zaman dan era pentadbiran Anwar Ibrahim. Inilah yang kita mahukan, pembenterasan rasuah, salah guna kuasa secara besar-besaran tanpa mengira pangkat, tanpa mengira bangsa maupun agama. Kerana perbuatan mencuri duit rakyat, mencuri duit kerajaan, menyalahgunakan kuasa ini adalah perbuatan yang dikutuk oleh semua agama. Ramai netizen yang mengucapkan terima kasih syabas kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana dapat mengemudi SPRM, mengemudi kerajaan untuk bertindak memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Tata kelola kerajaan pada waktu kini semakin bertambah baik. Bahkan ada yang menjangkakan ianya akan menjadi rekod yang terbaik di dalam kerajaan Malaysia sejak merdeka. Bayangkanlah, Anwar Ibrahim menyebabkan ramai orang mula menyedari kewujudan SPRM, kewujudan badan-badan penguat kuasa yang lain seperti LHDN, Immigration, Custom dan sebagainya. Kalau dulu orang dah mula seperti biasa-biasa saja melihat SPRM, kini ianya bukan lagi biasa-biasa tetapi menjadi luar biasa. Siapa sekarang yang tak lagi takut dengan SPRM? Kalau sekarang nama SPRM disebut saja, orang dah mula bergetar lutut. Kenapa? Sebab SPRM menjalankan tugas dengan bebas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya nak kongsi dengan anda semua laporan apakah yang ditemui oleh SPRM di rumah atau kediaman bekas pegawai kanan Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Dalam laporan yang baru-baru ini telah pun disahkan, lebih 100 juta ringgit ditemui dalam rumah berkenan. Tetapi yang kita tak tahu, rupa-rupanya ada lagi dokumen-dokumen lain yang juga sulit, yang penting, turut ditemui di rumah bekas pegawai kanan Perdana Menteri ke-9, iaitu Ismail Sabri Yaakob ini. Jom, kita nak cerita sekarang. Agak-agak siapakah yang bertanggungjawab
menyimpan uang 100 juta ringgit lebih ini. Yang menjadi persoalan netizen ialah, adakah uang itu disimpan untuk dana politik, untuk pilihan raya, untuk menaburi para pengundi, ataupun uang itu sekadar disimpan di sana kerana untuk kegunaan sendiri. Dan adakah pegawai kanan itu hanya menjadi kambing hitam ataupun keldai untuk menyimpan uang tersebut? Yang menjadi tanda tanya, dari mana uang sebegitu banyak disakau? Kita sebenarnya sangat kecil hati, sangat marah dan juga sangat kecewa. Bagaimana duit kerajaan, duit rakyat ini boleh pula disakau sampai begitu banyak. Ada netizen yang mencadangkan supaya si pesalah ini bukan saja untuk kes ini, tetapi semua perasuah selepas ini hukum seberat-beratnya. SPRM menemui wang tunai berjumlah lebih 100 juta ringgit dalam satu serbuan ke rumah bekas pegawai kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut New Street Times NST yang memetik sumber, SPRM berjaya menemui kesemua wang tersebut yang disimpan dalam beberapa beg dan peti besi di kediaman itu. Bayangkan saudara-saudara sekalian, ianya adalah bentuk wang tunai dan semuanya berjadi jumpai. Sabas dan tahniah. Kita ucapkan kepada SPRM atas ketangkasan, kekuatan menghidu, kegiatan tidak bermoral ini, kegiatan yang sangat jijik ini, mencuri duit rakyat. Penyiasatan SPRM turut merampas. Penyiasat SPRM turut merampas dokumen, barang kemas dan peranti elektronik ketika melakukan serbuan terhadap kediaman itu. Jadi rupa-rupanya bukan uang tunai saja yang disita oleh SPRM, tetapi turut merampas dokumen, barang kemas dan peranti elektronik. Menurut laporan, pihak berkuasa sedang meneliti sumber wang berkenan, termasuk kemungkinan mempunyai kaitan dengan dana politik. Serbuan ke atas kediaman pegawai Ismail dilakukan oleh pasukan penyiasat khas selepas pemantauan selama beberapa bulan terhadap dakwaan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan bekas pegawai kanan berkenan. Lapor portal bahasa Inggeris itu, SPRM sedang menyiasat apa peranan yang dijalankan pegawai kanan Ismail Sabri. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan 4 pegawai kanan Ismail Sabri Yaakob ketika menjadi Perdana Menteri. Walaupun dia tidak menyatakan jumlah sebenar wang yang terlibat, Azam berkata ia adalah jumlah yang besar. Ismail Sabri dimasukkan ke sebuah hospital di kota Damansara selepas rebah di rumah pada pagi Sabtu. Pegawai beliau dilaporkan ditahan sejak Jumaat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Padan muka kata netizen apabila ramai yang cuba mengutuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX. Tetapi rupa-rupanya ini yang berlaku kepada pembangkang Perikatan Nasional sendiri. Kutuk Perdana Menteri ke-10 bukan main. Tapi janji mereka tak dikotakan. Taman Putra Rahman pula terbengkalai. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad menyelar pentadbiran negeri Terengganu pimpinan PAS yang hanya menghamburkan janji manis untuk menang pilihan raya dan memaki hamun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang mereka tak kata dekat Perdana Menteri ke-10? Segala maki hamun keluar, tetapi mereka tutup mata bila mereka sendiri gagal menunaikan janji. Sama naik Kedah dan Terengganu, sembang je pandai, katanya, merujuk kepada projek perumahan di Dendong, Besut yang terbengkalai meskipun Majlis Pecah Tanah berlangsung pada bulan Julai tahun 2020.
Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan Perumahan Mampu Milik dan Bercampur yang dikenali sebagai Taman Putra Rahman di kawasan Dendong, Mukim Tembila, daerah Besut telah dirasmikan oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar pada tahun 2020 bulan Julai. Ia sepatutnya siap pada tahun 2023 tetapi malangnya projek tersebut terbengkalai. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah yang dipanggil cuba nak salahkan orang tetapi sendiri kena. Pembangkang sekarang ini kadang-kadang cuba memperbodohkan penyokong sendiri walaun. Mereka cuba mempengaruhi walaun dengan kata Anwar Ibrahim ini main janji saja. Kononnya menabur janji dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya di sebalik mereka mengutuk Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, mereka juga mengutuk diri sendiri. Apabila ada janji mereka yang tak dikotakan juga. Jadi janganlah mengata kononnya Perdana Menteri ke-10 adalah pembohong dan penipu, sedangkan sendiri kena muka sendiri. Walhal Taman Putra Rahman juga terbengkalai. Bayangkan saja, proyek ini sepatutnya disiapkan pada tahun 2023, tetapi malangnya proyek tersebut terbengkalai. Tahun ini sudah masuk tahun 2025. Sudah setahun proyek ini masih tak siap lagi. Siapa yang salah dan siapa yang harus dipersalahkan? Yang dirisaui oleh penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah kalau nanti pihak pembangkang Kerajaan Negeri Terengganu akan tuding jari pula kepada Anwar Ibrahim dan paling teruk sekali apabila mereka menuding pula kepada DAP. Itulah kan. Kadang-kadang kita pun hairan jugalah. Perikatan Nasional ni ada-ada saja. Asal salah saja, dicarilah kaitan dengan DAP. Dicarilah kaitan dengan DAP. Padahal itu kelemahan sendiri, itu kepincangan sendiri yang tak dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.